Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat menyambut Hari Nuzul Al-Quran dan selamat berpuasa. Semalam kita telah mendengar kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan pemansuhan UPSR. Dan hari ini dan sejak semalam seluruh ahli masyarakat membincangkan isu ini. Dan menarik bila saya menonton video penuh kenyataan media oleh Menteri Kanan. Bahagian UPSR ini hanya mengambil masa sekitar kurang daripada 7 minit. Hanya 7 minit digunakan oleh Yang Berhormat Menteri untuk membicarakan isu pemansuhan UPSR, mengumumkan pemansuhan UPSR. Sedangkan kita tahu bahawa banyak perkara-perkara atau isu-isu yang berbangkit selepas pemansuhan ini diumumkan. Dan sebenarnya pemansuhan UPSR ini bukan hanya sekadar pemansuhan semata-mata, tetapi dia akan membawa lebih banyak implikasi dan juga persoalan-persoalan pasca pemansuhan UPSR ini. Baik, hari ini saya nak bincangkan beberapa perkara yang mungkin kita harus lihat way forward, apa yang akan berlaku pada masa depan berkaitan dengan pemansuhan UPSR ini. Saya nak tekankan bahawa pemansuhan UPSR ini bukanlah bermakna kita telah meringankan beban guru ataupun kita telah menyebabkan kerja guru menjadi lebih mudah. Tidak sama sekali. Pemansuhan UPSR ini telah membuka lebih banyak tanggungjawab baru, peranan-peranan baru, keberkesanan pengajaran yang baru dan berbagai lagi bentuk cabaran baru kepada guru-guru. Baik, kita mulakan untuk memahami bahawa pemansuhan UPSR ini tidak hanya membawa maksud pemansuhan tetapi dia telah merubah struktur, konsep, falsafah dan pelaksanaan pendidikan rendah di negara kita. Kalau kita dengar pandangan oleh Benjamin Bloom, beliau ada pakar berkaitan dengan penilaian yang sentiasa dirujuk oleh banyak negara. Beliau juga ada orang yang bertanggungjawab membina. Kalau dalam orang pendidikan, mereka akan tahu bahawa taksonomi Bloom itu adalah dibina oleh Profesor Benjamin Bloom. Kata Profesor Benjamin Bloom, kalau anda ingin mengubah sistem pendidikan di negara anda, pertama sekali yang anda perlu ubah adalah sistem penilaian ataupun sistem peperiksaan mereka. Dan ini yang telah dilakukan oleh KPM, iaitu dengan memansuhkan UPSR. Bermaksud pemansuhan ini akan membawa kepada satu perkara yang jauh lebih besar, satu perubahan yang lebih memerlukan kita untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang pendidikan, iaitu dia akan mengubah struktur, konsep, falsafah dan juga pelaksanaan pendidikan rendah di negara kita. Saya bagi tiga perkara hari ini untuk kita bincangkan dalam masa 10 minit ini. Yang pertama sekali, pemansuhan UPSR ini akan menimbulkan persoalan motivasi pembelajaran. Ibu bapa misalnya akan bertanya, kalau tidak ada UPSR, bagaimana anak dia akan bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran? Jika tidak ada peperiksaan yang akan mengukur keupayaan dan kebolehan anak saya, apa perlunya anak-anak saya belajar bersungguh-sungguh dan melepasi semua ujian-ujian penggal dan sebagainya, kerana di hujung itu mereka tidak akan ada satu peperiksaan yang besar yang sebelum ini kita gunakan sebagai UPSR. Baik, isu motivasi pembelajaran ini, jika sebelum ini kita gunakan dalam bentuk persaingan, bermaksud motivasi itu datang dengan persaingan dengan orang lain, dengan kawan-kawan, dengan rakan sekelas dan sebagainya. Tetapi dengan pemansuhan UPSR ini, motivasi pembelajaran itu tidak lagi berasaskan kepada persaingan dengan orang lain, tetapi persaingan dengan diri mereka sendiri. Baik, ini adalah perkara yang sebenarnya sukar untuk diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Bagaimana seseorang pelajar itu dapat mengetahui dan dapat melakukan perkara-perkara yang dapat meningkatkan motivasi dia dengan menggunakan persaingan diri sendiri sebagai asas motivasi tersebut. Apakah perkara-perkara yang harus dilakukan oleh KPM untuk memastikan bahawa the transition ataupun perpindahan konsep motivasi pembelajaran daripada persaingan dengan rakan dan juga kawan-kawan dalam belajar kepada persaingan dengan diri sendiri itu dalam konteks implementasinya di dalam
pelaksanaan pendidikan rendah pasca UPSR. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah berkaitan dengan curriculum design. Apabila kita memasukkan UPSR, perkara besar yang akan berlaku adalah kaedah-kaedah pembelajaran, sukatan pembelajaran, pemberat pembelajaran, jangka masa pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan konsep pembelajaran tanpa UPSR, di mana anak-anak berpeluang untuk melakukan banyak perkara seperti eksplorasi pembelajaran baru, mencari maklumat-maklumat baru, menyelesaikan masalah, bekerja dalam satu pasukan, membuat banyak keputusan-keputusan melalui eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan, melakukan lebih banyak penjelajahan ilmu dan sebagainya. Dalam konteks kurikulum yang ada pada hari ini, yang sebenarnya dibina untuk melaksanakan sistem peperiksaan UPSR, pasti bahawa kurikulum yang ada pada hari ini tidak akan berjaya dan tidak boleh disesuaikan dengan apa yang ada dalam sistem peperiksaan tanpa sistem pentafsiran di dalam bilik darjah tanpa UPSR. Maka perkara yang paling pokok selain daripada memahami dan membina semula konsep motivasi pembelajaran di sekolah, kurikulum kita juga harus direka bentuk semula selari dengan keperluan-keperluan dan juga keadaan-keadaan di mana pelaksanaannya itu berada dalam konteks pentafsiran dalam bilik darjah. Baik, yang ketiga yang harus kita lihat apabila kita melaksanakan pemasuhan UPSR ini adalah berkaitan dengan keberkesanan guru. Dan inilah antara isu yang paling banyak sekali dikongsi oleh rakan-rakan di dalam media masa dan juga oleh ibu bapa khususnya. Bagaimana memastikan bahawa guru-guru dapat melaksanakan pengajaran pembelajaran dengan lebih berkesan tanpa UPSR. Yang kedua, bagaimana guru dapat melaksanakan pentafsiran bilik darjah yang berkesan, yang berintegriti, yang mempunyai kepercayaan yang tinggi, yang mempunyai kesahan penilaian yang tinggi. Dan inilah menjadi pokok kepada persoalan yang ditimbulkan selepas pengumuman UPSR itu dimasukkan. Ini adalah perkara yang jika tidak diuruskan dengan baik oleh pihak KPM, akan menyebabkan sistem pendidikan sekolah rendah kita ataupun pendidikan asas kita akan berhadapan dengan lebih banyak isu-isu yang akan timbul. Pertama, bagaimana kita nak menukarkan konsep motivasi pembelajaran persaingan bersama kawan-kawan itu kepada konsep motivasi pembelajaran kendiri. Yang keduanya, bagaimana kita nak menyusun semula kurikulum-kurikulum kita yang dulunya mengikut subjek-subjek ini disesuaikan dengan konsep pentafsiran di dalam bilik darjah. Yang ketiganya, bagaimana kita nak memastikan bahawa keberkesanan guru dari segi pengajaran pembelajaran dan keberkesanan guru dari segi pentafsiran dalam bilik darjah itu dapat dipercayai, dapat diiktiraf ataupun dapat diterima oleh ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya. Jika ketiga-tiga perkara asas ini dapat diselesaikan oleh pihak KPM, pihak sekolah, saya percaya bahawa pelaksanaan sistem pendidikan rendah pasca UPSR ini akan jadi lebih baik, akan jadi lebih menyeronokkan, akan jadi lebih berkesan dan dia benar-benar akan memberi makna kepada pembansuhan UPSR itu. Tetapi jika motivasi pembelajaran persaingan itu tidak dapat dipindahkan kepada motivasi pembelajaran kendiri, ke persaingan motivasi kendiri, kurikulum kita tidak direka semula, direka bentuk semula supaya selari dengan pentafsiran dalam bilik darjah. Dan yang ketiganya, guru-guru kita didapati berlaku ketidakberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dan ketidaktelusan pelaksanaan pentafsiran dalam bilik darjah. Pemasuhan UPSR ini akan dilihat sebagai satu isu yang jauh lebih besar daripada melaksanakan UPSR itu sendiri. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Salam hormat.